Xi'an, kota pelbagai wajah menghamparkan suka duka perjuangan sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka. Sejak ribuan tahun, kota ini menjadi destinasi dan tempat persinggahan para pedagang timur dan barat, sehingga Xi'an terkenal ke seluruh dunia. Di sinilah tamadun Cina dan barat terutama Timur Tengah bertemu dan berkembang sehingga laluan ini dikenali sebagai laluan sutra. Laluan ini kemudian digunakan oleh pedagang dan pendakwah Islam untuk menyebarkan nur syahadah ke negara Cina dan bandar destinasi utama ialah Xi'an. Pagi musim panas di Xi'an berjerbu, menutup sinar matahari memancar ke bumi yang subur ini. Dalam samar-samar pagi, Hasan, seorang ahli perniagaan terkenal bersama kaki tangannya, sudah bersedia untuk mengambil anak-anak kecil berumur 4 hingga 6 tahun untuk dibawa ke taman asuhan kanak-kanak Zhanghuan. Kebiasaannya, Hasan sendiri akan turut bersama memantau perjalanan kanak-kanak berkenaan ke taman asuhan. Inilah contoh pribadi mulia seorang Muslim yang menggalakkan umatnya supaya menjaga dan mengasuh kanak-kanak dengan baik. Negara Cina mempunyai dasar menghadkan bilangan anak di kalangan keluarga, antara seorang sehingga 3 orang anak bagi setiap keluarga. Dasar ini membolehkan ibu bapa memberi perhatian yang lebih kepada setiap orang anak, dan ini sekaligus meningkatkan kualiti pendidikan penduduk Cina. Walaupun dasar ini diperkenalkan, namun negara Cina masih mempunyai jumlah penduduk paling ramai di dunia, mencecah 1 bilion orang. Acara pagi dimulakan dengan senaman berirama, melibatkan kanak-kanak, guru-guru dan pembantu taman asuhan. Suasana keriangan awal pagi dapat dirasai di sini, dan ia sekaligus mendekatkan kanak-kanak dengan alam persekolahan. Tambahan pula, sepanjang masa berada di situ, Hasan sendiri mendampingi kanak-kanak dengan penuh kasih sayang. Kanak-kanak adalah seperti kain putih, mudah dibentuk dan dididik untuk menjadi orang yang berguna pada masa hadapan. Awal-awal agama ialah mengenal Allah. Inilah yang perlu diberi penekanan kepada setiap kanak-kanak, supaya syahadah yang diucapkan benar-benar menjadi darah daging dalam diri mereka, dan nanti mereka terhindar dari sifat-sifat syirik dan munafik. Taman asuhan ini menempatkan lebih 300 orang kanak-kanak Islam dan bukan Islam. Kanak-kanak akan berada di sekolah ini bermula jam 8 pagi sehingga jam 4 petang. Kompleks Taman Didikan Kanak-kanak Zhanghuan milik Hasan ini merupakan sebuah perancangan masa depan untuk pembangunan modal insan masyarakat Islam Xi'an.
Kompleks ini dibina atas sebuah tapak menelan belanja melebihi 8 juta renminbi bersamaan dengan 4 juta ringgit Malaysia dan akan dipertingkatkan sehingga menjadi sebuah kompleks pendidikan kanak-kanak yang serba lengkap bagi kemudahan pendidikan golongan pertengahan. Aktiviti sepanjang hari berjalan dalam suasana yang cukup berdisiplin tetapi cukup menyeronokkan. Mereka bukan sahaja dijadwalkan bermain, belajar dan makan tengah hari bersama, tetapi juga perlu tidur selama 1 jam setiap hari di bilik-bilik rehat yang serba lengkap. Syahada. Kesempatan di bulan Ramadan ini digunakan sebanyak oleh Hasan sekeluarga untuk berkumpul dan mengeratkan silaturahim. Saat menunggu untuk berbuka puasa adalah suatu nikmat yang tidak diperolehi pada bulan-bulan yang lain kecuali Ramadan setiap tahun. Kebiasaannya, mereka sekeluarga berkumpul dan masa yang terluang digunakan untuk menikmati lagu-lagu nasyid dan selawat. Waktu berbuka puasa tiba juga. Inilah detik yang ditunggu untuk segera berbuka puasa, seperti yang disyariatkan oleh Islam. Seperti kelazimannya, buah kurma menjadi pilihan untuk berbuka. Amalan berbuka puasa dengan mendahului memakan buah kurma adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suasana berbuka puasa bersama keluarga begini adalah juga menjadi tradisi ummah di seluruh dunia Islam lain. Ini kerana barakah berpaksikan syahadah yang sama kepada Allah dan Rasul-Nya.我的家庭是一个穆斯林的家庭，父母在父辈的时候就是经商，现在到我们这一代，我们也在做这个传统的清真餐饮这一块。但是父辈在父辈那个遗传上，就是教导上啊，就是诚信经商啊，诚信经商，这样给我们留下了一个就是很好的一个榜样。生意这一块就是从改革开放以后，就是党的政策好了，就是这个让有能力的人就去投入到个体经营上，
在为社会服务的同时，个人也就生活条件各方面也就都好了。还是反正是，走到今天还是党的政策给我们国家就是带来了一个很大的一个变化。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Yang bermaksud, manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Surah Fussilat ayat 49. Sadaqallahul Azim. Pada waktu kelapangan, Hasan menghabiskan masa bersama adiknya Ali yang mempunyai minat yang tersendiri. Ali mempunyai bakat yang besar di dalam bidang lukisan kaligrafi Cina yang unik dan menarik. Beliau berkarya sepenuh masa di studio berhampiran rumahnya untuk memastikan seni ini terus diwarisi dan berkembang sealiran dengan hasil seni kontemporeri yang lain. Disinilah Ali mendapatkan bekalan berus, kertas dan dakwat untuk studionya dan juga memasarkan hasil karya seni kaligrafi Cina Islam yang beliau hasilkan. Lukisan Cina banyak menggunakan imej bunga, alam semula jadi, binatang, taman-taman, dan imej-imej alam yang terkenal di Cina. Minat yang mendalam dan kesedaran untuk menjaga seni warisan bangsa mendorong Ali sentiasa tekun dan berusaha mendalami bidang seni ini sejak berusia belasan tahun lagi. Kini dengan sokongan abangnya Hasan, mereka sudah menubuhkan sebuah yayasan Zhang Huan untuk berusaha mengembangkan bidang ini, terutama yang berkaitan dengan seni khat Islam pada masa hadapan. Yayasan Zhang Huan adalah tanda kesungguhan Hasan sekeluarga mengembangkan seni dan budaya Islam terutama bidang kaligrafi Cina ke peringkat global. Mereka bercadang membuka sebuah sekolah seni kaligrafi Cina Islam pada masa hadapan di Xi'an. Selain itu, melalui yayasan ini juga, mereka berharap dapat mengadakan pameran seni kaligrafi Cina Islam di luar negara. Kota Xi'an memang terkenal dengan pelukis seni kaligrafi Cina yang berpengalaman dan menghasilkan karya bermutu tinggi. Koleksi mereka akan dipamerkan di galeri jualan di kawasan Pintu Selatan, Bandar Lama Xi'an.
Seseorang yang mengunjungi kota ini tidak perlu gusar untuk mendapatkan makanan halal di sini, kerana terdapat banyak restoran menyediakan makanan halal di sini. Antaranya, restoran milik Hasan sendiri. Dianggarkan terdapat lebih 500 sebuah restoran Islam di wilayah Shaanxi yang menyediakan pelbagai jenis makanan tradisi Cina mengikut cita rasa pelbagai etnik dan juga masakan kontemporari barat. Pertama kali tiba ke restoran milik Hasan ini, banyak perkara yang mengundang tanda tanya kepada kita. Walaupun waktu masih pagi, namun restoran ini sudah dipenuhi dengan pelanggan dan ada yang terpaksa berbaris untuk mendapatkan giliran membuat pesanan makanan kegemaran masing-masing. Masyarakat Cina mempunyai tabiat suka makan di luar, terutama di restoran, warung dan gerai-gerai terbuka di tepi jalan raya. Budaya ini mungkin dipengaruhi oleh sifat orang Cina yang suka berkawan dan juga faktor kesibukan bekerja, berniaga, dan berurusan dengan pelanggan yang tidak menentu. Mereka jarang memasak makanan di rumah, dan kalau ada pun hanyalah pada hari Minggu di mana seluruh keluarga berkumpul di rumah. Restoran menjadi tumpuan pengunjung terutama pada waktu rehat tengah hari, antara jam 12 tengah hari hingga jam 2 petang. Kemudian, antara jam 6 petang hingga jam 8 malam. Dikatakan asal-usul pelbagai jenis makanan kesihatan masyarakat dunia berasal dari negara Cina. Ini kerana makanan Cina mengutamakan menu berasaskan sayur-sayuran, herba dan rempah ratus. Anda tidak perlu mempertikaikan andaian berkenaan, namun sebaik berada di dalam restoran dan melihat menu hidangannya, Anda akan merasai kelainannya. Hasan mewarisi resepi makanan ini daripada arwah datuk dan keluarganya sejak ratusan tahun dahulu. Syukur, rezeki yang tak pernah putus baginya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang bermaksud, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surah Al-Ma'idah ayat 88. Shadaqallahul Azim. Episod seterusnya memaparkan dasar-dasar pemerintah dan maklumat rasmi tentang agama Islam dan penganutnya di Beijing khususnya dan Cina amnya. Juga meninjau sikap toleransi rakyat dan pemerintah Cina terhadap 250,000 umat Islam Beijing. Selanjutnya, melihat peranan China Muslim Association. Tidak lupa juga untuk meninjau perkembangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan China yang terjalin sejak tahun 1974.